Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa cerita anda hari ini? Mira harapkan para ibu dan wanita-wanita di luar sana semuanya baik-baik sahaja dan terus menjadi inspirasi dan tonggak penting buat pembangunan keluarga mahupun negara. Oh, bercakap mengenai keluarga, menguruskan anak sambil bekerja di rumah bukan sesuatu yang mudah. Ia memerlukan kekuatan mental dan fizikal. Jangan ambil mudah tentang kemerosotan mental di kalangan wanita. Adalah berat untuk mengimbangi antara kerja dan kehidupan. Kadang-kadang mereka ni tiada masa untuk diri sendiri. Semuanya kerana sedikit masa yang ada diserahkan semuanya kepada keluarga tercinta. Maka hargailah ibu, isteri dan mereka yang bergelar wanita kerana tanpa mereka dunia ini hilang manisnya. Baunya yang agak kuat tidak menghalang pencinta raja buah menikmati keunikan dan keenakan rasanya. Bingka durian antara juadah istimewa yang boleh dicuba. Dijangkiti coronavirus tahap 5 dan terpaksa ditidurkan 10 hari adalah dugaan yang amat berat. Namun Amira Ruslan bersyukur diberi peluang kedua untuk terus bernafas dan bangkit daripada kesakitan. Menjenguk daya bakar nun jauh di Canberra, Australia yang akan berkongsi perjalanannya ke Great Ocean Road dan Mount Perisha. Terbuai dengan lagu rayuanku dan naluri cinta, Rohana Jalil mengimbas kembali zaman kegemilangannya suatu ketika dahulu. Bila tiba giliran nak divaksin, macam-macam perkara yang ada dalam fikiran. Pasti ada antara kita yang tercari-cari baju apa yang kita nak pakai. Pemilihan pakaian adalah sangat penting bagi memudahkan proses suntikan. Fashion kali ini adalah hasil kreatif perincian Nat Stylist membuat baju mesra vaksin. Sejak kebelakangan ini, tular di media sosial mengenai baju mesra vaksin. Kesukaran wanita memilih baju yang sesuai mendorong ramai pemilik butik mengilhamkan pakaian mesra vaksin bagi memudahkan proses suntikan. Nat Stylist turut tampil dengan koleksi terkini dan menawarkan harga yang berpatutan. Mula mendapat tempat di hati peminat fashion tempatan, Nat Stylist berkongsi koleksi kaftan mesra vaksin. Hai, Assalamualaikum. Saya Nazira Hamzah, pengasas Nat Stylist Tourism Berhad. Okey, bagaimana mendapat idea untuk mengeluarkan baju mesra vaksin ni? Tercetusnya idea apabila nampak ramai wanita di luar sana memilih baju 2 layer, baju shirt, baju yang complicated untuk mereka mengambil vaksin. So, why not kalau kita keluarkan baju yang mesra vaksin, mudah mengambil vaksin. So, kita terjadinya lah baju mesra vaksin. 3 tahun dalam industri fashion membuatkan jaringan perniagaan Nazira semakin kukuh bersama 2,000 ejen. Kualiti fabriknya baik dan konsep moden muslimah yang ditonjolkan ternyata mendapat sambutan. Kelebihan baju vaksin ni, dia ada kiri dan kanan zip. So, sangat mudah untuk kita mengambil vaksin, especially untuk frontliner lah. So, kita tak perlu nak buka atau mengelak. Kita hanya buka zip sahaja di bahagian kiri atau kanan. Sama ada kita pilih cocok di kiri atau di kanan. Menarik tentang baju ni adalah kita ada poket kiri dan kanan baju, dan juga yang paling best adalah zip, hidden zip. So mudah untuk ibu menyusukan anak dalam keadaan yang tenang. So kita bukan itu juga, kita boleh bawa baju ni pakai baju ni pergi mana-mana sahaja, antaranya event dekat luar, boleh pakai pergi kerja, pergi pasar, sebab baju ni sangat fleksibel untuk mereka wanita di luar sana yang sukakan baju yang sangat loose. So tercetusnya jugalah idea kita keluarkan baju ni selepas vaksin. Kami memilih metal heavy combo grip yang dicetak khas untuk keluaran kali ini. Metal yang sangat sejuk, lightweight, yang tak panas dan selesa untuk musim sekarang. Golongan wanita kini lebih mudah memilih baju apabila ingin mendapatkan suntikan vaksin.
Rekaan busana daripada Nat Stylist ini sangat membantu dan tetap bergaya santai walaupun ketika hadir ke pusat vaksin. Apa yang paling utama adalah keselesaan dan praktikal untuk semua. Gaya potongan rambut wolf cut kini menjadi trend dan digemari di kalangan remaja. Potongan rambut yang bertingkat dan tidak terurus mencerminkan posisi seorang yang aktif dan bersahaja. Nama saya Bambang Seteto daripada Haircut Salon. Hari ini Bambang nak share dengan you guys satu teknik potongan layer yang sangat menarik, okay, dan trending. Okay. Kalau you guys tengok sekarang ni dekat social media, ramai orang memperkatakan tentang potongan rambut wolf cut. Okay, pernah dengar tak? Selebriti macam Billie Eilish pun ada menggayakan potongan rambut ni. Memang sangat cantik. You guys boleh google sekarang. Memanglah wow. Apa itu wolf cut? Wolf cut ni sebenarnya adalah satu teknik potongan rambut layer di mana kalau yang sesuai untuk digunakan untuk rambut panjang ataupun medium length, okay? Maksudnya daripada bahu ke paras dada, length rambut yang ideal untuk buat potongan rambut wolf cut. Tetapi tidak sesuai untuk potongan rambut mereka yang pernah membuat rebonding atau relaxing. Bambang akan tunjukkan step by step macam mana nak buat wolf cut. Kita bahagi kepada 4 section. Kita bagi sekarang. So section pertama kita ambil satu segitiga from the highest point, okay, ke hadapan, okay, tengah alis mata ni, okay, ke tengah alis mata satu lagi. So nampak itu dah gitu, okay. So bahagian yang kedua, another from the highest point ke belakang telinga. So dapat lagi satu segitiga kat sini, okay, belah kiri dan belah kanan, and then belah belakang yang satu bahagian. So senang saja, ada 4 bahagian. Ambil semua vertikal macam ni. Mama akan pastikan dia dekat bahagian sini, nampak? Dia akan face framing. Kalau takut, bermula dia panjang sikit, okey? Mungkin dia takut macam lama, takutnya nak potong pendek. Itu yang potongan pertama. Nampak bahagian yang tadi tu lah, yang tepi yang triangle yang kita dah asingkan tu, Mama follow balik. Kita akan ikut yang sama, menggunakan hidung sebagai panduan. Mama potong untuk depan ni, okay? Kita ukur, kita make sure di kiri dan kanan seimbang, simetri. Ulang langkah dan teknik potongan yang sama untuk rambut di bahagian yang bertentangan. Bahagian depan sudah ada face framing yang Mama cakap tu, okay? Kita ambil bahagian yang sebelum yang kita dah potong tadi, okay? Kita akan over direct dia ke depan, okay? Over direct dia ke depan dan potong di bahagian hadapan macam tu. Makin lama makin banyak sebab kita over direct semua ke bahagian hadapan. Nampak? Aplikasi yang sama Bambang akan buat di bahagian belah sini juga. Kita Bambang nak potong bahagian hadapan, ini bahagian paling penting. Kalau salah potong, gone. Okay? Tak cantik dah haircut tu. Tengah alis mata ke tengah alis mata satu lagi. Okay. So first thing first, kita nak potong dia tak nak pendek sangat, okay? Kerana dia nak nampak very airy. So apa kita buat? Kita potong dulu di bahagian chin. Mama just potong je satu kerat macam tu, Nampak? Make sure dia dekat bahagian antara bahagian kening dan mata. Mama potong macam ni. Kita akan potong bentuk ikut bentuk ibu jari. Nampak kesingan. Sebab potong macam ni, sebiji. Pendek, panjang, panjang, panjang. Pendek, panjang, panjang, panjang. Sekarang ni masa belan. So apa kita buat? Kita kena layerkan dia juga. Okay, senang saja. Start daripada tengah, bermula daripada tengah. Okay, ambil dan kita buat almost 90 darjah ke atas. So sekarang ni tinggal nak blow dry, and then Mama akan tunjukkan hasil dia. So dah siap dah. Nampak? Inilah wolf cut. Orang tanya macam nak gayakan dia pula. Okay, Mama suka pakai argan oil. Sebab argan oil ni sangat ringan. Jangan pakai serum yang berat-berat. Okay? Nanti rambut tu akan jadi flat.
So kita panaskan dulu, kita rub untuk create bagi ada haba, and then kita apply macam ni. So selamat mencuba, stay safe dan make sure ambil vaksin. Alright, okay, bye. Rindunya rasa nak bercuti. Maklumlah kita ni dah lama sangat berkurung. Segmen Sana Sini kali ini membawa kita terbang jauh ke Canberra, Australia bersama Dayah Bakar. Ke manalah Dayah ni nak bawa kita jalan-jalan? Jom je lah kita ikut Dayah. Manalah tahu satu hari nanti kita sampai sana. Hello everybody, now we are at Sydney Opera House. Selepas setahun terpaksa berjauhan dengan suami, Dayah Bakar dan anak akhirnya bersatu kembali di benua terkecil di dunia. Ikuti perkongsian percutian Dayah dan keluarga di Australia. Assalamualaikum semua, salam sayang dari Canberra, Australia. Bertanyakan tentang kehidupan saya dekat sini. Alhamdulillah, sebenarnya saya kalau nak cakap aktiviti seharian saya agak sibuk juga sebab selain menguruskan keluarga, Dayah juga menguruskan perniagaan Dayah sendiri, iaitu Shawl Modesty by Dayah Bakar, dan juga kerja-kerja lain bersama dengan klien. Sebab sekarang ni kebanyakannya memang online, jadi tak ada masalah walaupun di Malaysia ataupun Australia. Alhamdulillah, Dayah ada waktu sendiri dan Dayah boleh uruskan waktu dengan lebih teratur. Kiranya macam tu. Quality time. Kes COVID, kalau di Canberra tempat dah tinggal sekarang ni, zero case dan tak ada catatan kes semenjak setahun yang lepas. Tapi masih mengamalkan SOP di mana kena check in kalau kita keluar, pergi restoran, pergi kedai dan sebagainya. Cuma tak perlu pakai pas. Ada banyak tempat yang cantik dan menarik di Australia, tapi untuk penonton Nona, Dayah nak kongsi Dayah punya perjalanan ke Great Ocean Road. Okey, Dayah bergerak daripada bandar Melbourne ke Great Ocean Road. Ambil masa lebih kurang 3 jam. Itu kalau tak stop tau sebenarnya. Tapi kalau kita stop, macam Dayah sempatlah makan seafood di tepi jalan, sempat juga solat dalam 4 jam lebih. Tapi Masya Allah, memang Dayah tak tutup mata, tak tidur langsung sebab Dayah nak nikmati pemandangan yang cantik. Dengan laut, dengan batu-batu dan jalan memang agak berliku dan kereta pun semua slow je sebab semua pun nikmati pemandangan kan. Dan apa yang menarik tentang Great Ocean Road yang dia boleh kongsi, jalan yang sepanjang 243 km ni dibina oleh veteran Perang Dunia Kedua bagi memperingati mereka, iaitu pahlawan-pahlawan yang telah gugur. Special kan? Itu bercerita tentang Great Ocean Road. Jadi apa yang mereka cari dekat sini? Ini adalah satu ikon ataupun tempat yang wajib stop, di mana kami sempat stop walaupun keadaan waktu tu nak dekat senja, nak dekat gelap, iaitu 12 Apostle. Jadi 12 Apostle ni sebenarnya terdiri daripada 12 batu, tapi yang sekarang ni tinggal 8 sahaja disebabkan hakisan angin laut dan juga ombak. Jadi saya sangat bersyukur berpeluang untuk melihat 12 Apostle. Tak tahulah kalau ada rezeki di masa akan datang, dah tinggal berapa je batu tu. Jadi yes, ini adalah satu trip yang tak akan dilupakan sebab memang sangat-sangat cantik, Masya Allah. Disebabkan sekarang ni musim winter, jadi Dayah berpeluang untuk ke Mount Perisher dan sebenarnya memang sangat-sangat teruja lah kan. Sebab pertama kali nak buat aktiviti dengan family, dengan kawan-kawan,
demam pressure tu. Jadi expectation macam okay, kalau winter ni mesti sejuk sangat-sangat. Jadi persediaan untuk Fahri macam mana? Aku nak tahu, sebelum kami sampai ke Mount Pressure, kami ada stop di satu tempat namanya Kuma, di mana dekat situ kita boleh sewa baju, sewa boots, sewa toboggan. Toboggan ini yang nak cerita apa aktiviti di sana, sebab dekat sana kami berpeluang untuk main toboggan ataupun slide, dan ini sebenarnya secara percuma. Maksudnya you are free untuk buat aktiviti dekat situ, kecuali kalau nak main ski ke snowboard, itu ada bayaran yang dikenakan. Bagi Daya, apa yang kita perlu titik beratkan bila kita berada di negara orang adalah kita kena bijak menyesuaikan diri, kita kena peka dengan keadaan sekeliling, dan paling penting kita kena hormat perbezaan yang kita ada. Dan lagi satu, jangan malu untuk berkawan ataupun bertanya dengan orang lokal, sebab mereka lebih tahu selok-belok negara mereka lebih daripada apa yang kita baca. Tu je lah tips yang simple daripada Daya. Bertuahnya Daya, Australia semestinya antara lokasi percutian yang menarik. Semoga perkongsian Daya ini dapat dimasukkan dalam bucket list anda. Siapa tahu, mungkin anda juga berpeluang ke sini. Bertarung nyawa selama 30 hari, Amira Ruslan 29 tahun terpaksa mengharungi getir melawan COVID-19. Eksekutif pentadbiran ini adalah pesakit terawal yang dijangkiti COVID-19 tahap 5 di Hospital Sungai Buloh, Selangor. Bersyukur diberikan peluang kedua, Amira berjaya bangun semula selepas ditidurkan selama 10 hari. Menghadiri majlis perkahwinan saudaranya di kampung, Amira tidak menyangka acara yang sepatutnya mencipta kenangan manis bertukar menjadi permulaan yang pahit buat dirinya dan keluarga. Yang lain yang menghadiri majlis tu tak kena, sebab kita memang ikut SOP. Time tu boleh hadir majlis perkahwinan just not more than 20% macam tu. Dan yang dapat nyakitan kami 4 orang sahaja, dan hanya saya sahaja yang sampai ke stage 5. Mula mengalami sakit kepala dan demam, Amira dikejutkan dengan berita bahawa salah seorang saudaranya disahkan positif virus COVID-19. So daripada situ saya tahu saya memang positif. Sebab simptom tu memang dah ada komplit. Saya rasa sakit kepala dan demam yang terlampau panas. Saya jarang demam. Kalau demam pun sikit-sikit, macam batuk semua sikit je. Tapi kali ni memang demam dia lain daripada demam yang lain. Tidak menyedari akan kesan virus pembunuh ini, Amira akui dia berasa tenang ketika dijemput ke Hospital Sungai Buloh oleh petugas kesihatan pada 8 Januari lalu. Namun mimpi buruknya bermula apabila virus mula menyerang paru-parunya sehingga dia sukar untuk bernafas dan terpaksa ditidurkan pada 18 Januari 2021. Tapi mak saya dia tahu ditidurkan tu is dikomakan. So kita tak tahu lepas tu hidup lagi ke atau tidak kan. Time tu memang saya fikir dua je lah. Saya fikir selepas ini aku akan bangun lagi atau tidak, atau dari dunia lain. Rasa takut. Satu takut apa yang bakal dihadapi lepas ni kan. Dan perasaan ditidurkan tu macam mana. Masa sebelum saya ditidurkan, saya tak tahu yang tidurkan tu is memang tidur, memang tak sedar. Rupanya memang tidur tak sedar. Saya ingat macam tidur sekejap je macam tu kan. Walaupun masih muda dan tidak mempunyai sebarang penyakit kronik, virus ini boleh menjangkiti sesiapa sahaja, terutamanya mereka yang lebih berusia. Di COVID kategori 5 yang terpaksa ditidurkan ni, lebih-lebih lagi apa yang selalu kita dengar pada awal tahun ini semenjak varian-varian bermutasi, especially Delta variant, kita dengar banyak ramai pesakit muda yang mendapat COVID yang teruk lah. Walaupun muda, COVID merebak dan mengacau paru-paru sehingga mereka susah bernafas dan terpaksa ditidurkan. Ditidurkan ni bermaksud kita bagi ubat penenang supaya tenaga yang mereka ada hanya digunakan untuk membantu memulihkan paru-paru. Okay, so maksudnya mereka just bertenang, tenaga tu tak perlu
digunakan untuk mereka bernafas. Okey, so semua tu kita biarkan mesin untuk ambil alih supaya mereka boleh gunakan tenaga yang ada untuk paru-paru mereka sembuh. So faktor-faktor utama yang selalu menyebabkan kategori 5 ni memang satu faktor usia, penyakit kronik yang selalu kita nampak, penyakit buah pinggang, okey, mereka yang mengalami kena cuci darah selalunya akan dapat COVID yang teruk. Dan faktor ketiga yang selalu kita nampak, GC berat badan yang tinggi, okay, body mass index yang tinggi lebih daripada 30 contohnya, selalu merupakan faktor-faktor utama kenapa COVID boleh merebak daripada kategori 3 sampai 5 sehingga pesakit-pesakit ini terpaksa ditidurkan. Selepas 10 hari ditidurkan, akhirnya pada 28 Januari, Amira kembali sedar. Perasaannya bercampur baur, namun dia bersyukur kerana masih bernyawa. Perasaan tu sampai sekarang lah. Memang lagi sekarang ramai sangat orang meninggal sebab COVID ni kan. Perasaan bersyukur yang teramat-amat tu, saya tak tahulah nak cakap macam mana, dia macam undescribe. Nyawa saya sekarang ni adalah peluang kedua daripada Tuhan. Tak mungkin ada peluang ketiga lagi lepas ni. So saya kalau perasaan bersyukur, perasaan sedih, rasa saya perlu lagi buat baik dengan ramai orang sebab sedar hidupnya saya sekarang ni adalah kuasa Tuhan dan berkat doa keluarga, mak dan kawan-kawan semua kan. Sebulan lebih baring, memang kaki tak kuat nak berdiri. Masa tu memang for sure memang banyak lebam-lebam dekat tangan. Memang time tu badan saya lemah sangat-sangat. Saya sekarang ni dengan paru-paru yang half function, dengan tak boleh buat kerja berat. Memang kita akan dengar akan ada pesakit yang walaupun dah discharge daripada hospital masih tak rasa sempurna macam normal sebelum COVID-19 itu sendiri. Long haul syndrome ni memang ada, memang common, okay? Tapi dia tak bahaya, okay? So setelah doktor kata boleh keluar daripada ward, boleh balik, satu, mereka harus ingat mereka dah tak jangkitkan kat orang. Nombor dua, COVID tu dah tak ada dalam badan, okay? Apa yang membuatkan mereka masih rasa tak selesa, masih rasa tak macam dulu ialah kesan antibody tu sendiri, okay? So antibody yang sangat tinggi waktu tu yang menyebabkan mereka jadi kritikal. So apa yang berlaku bila makin lama antibody tu akan rendah dan selagi antibody tu tak hilang, selagi tu mereka mungkin akan alami perkara-perkara yang mungkin rasa tak normal. So nasihat kita kepada pesakit-pesakit yang balik tapi still ada benda tak kena ni, jangan risau. Selagi benda tu tak jadi makin teruk, mereka harus faham ini semua kesan sampingan COVID. Okay? Lama-lama dia akan jadi okey, lama-lama mereka akan pulih sepenuhnya. Peluang kedua yang dianugerahkan kepada Amira menjadi penguat semangat untuk dia membuat lebih banyak kebaikan kepada orang sekelilingnya. Ada doktor-doktor pakar, houseman, nurse-nurse semua dekat ICU East Wing, West Wing, Hospital Sungai Buloh yang dah jaga saya selama 10 hari. Terima kasih banyak-banyak sebab selamatkan saya. Sebab layan saya dengan baik, sangat-sangat baik. Diorang tu dah macam keluarga, hari-hari menghiburkan saya. Jasa yang takkan terbalas, hanya Allah je yang mampu balas. Setelah 33 hari bertarung nyawa, segala kenangan pahit manis ketika dirawat pastinya memberi 1001 hikmah dalam penghijrahan dirinya menjadi hamba yang lebih taat kepada Sang Pencipta. Penggemar durian pasti tidak akan melepaskan menikmati keenakan rasanya. Variasi menu Raja Buah ini telah mula mewarnai media sosial. Pelbagai resepi durian yang enak dan unik dikongsikan. Ikuti buat orang lapar menyediakan juadah dan cara membuat bingka durian. Assalamualaikum, hai semua penonton Nona. Saya Nazatul Fairuz dari Buat Orang Lapar akan masak menu menarik hari ini. Alang-alang sekarang ni musim durian kan? So, apa kata kita masak menu yang berasaskan durian? Jom. Kita perlukan isi durian berkurang dalam 1 cawan. Lepas tu kita perlu kisarkan isi durian ni dengan air
Kalau isi durian tu dah lembut, kita boleh terus kisarkan dengan semua bahan-bahan yang lain. Okey, bila isi durian tadi dah hancur, saya masukkan pula gula. Lepas tu masukkan 2 biji telur. Telur ni saya gunakan telur yang bersaiz B. Kemudian masukkan 1 sudu mentega ataupun margarin. Mentega tu kita perlu cairkan dulu, lepas tu sejukkan dan baru boleh guna. Lepas tu masukkan pula tepung gandum. Tepung gandum ni kalau rajin, kita boleh ayak dulu. Kalau tak rajin nak masukkan terus pun tak apa. Saya masukkan juga sedikit tepung beras. Tepung beras ni bertujuan untuk menjadikan kuih bingka ni agak kenyal sikit. Bila dah masuk semua bahan tu, kita boleh kisarkan bahan-bahan ni sampai dia hancur. Adunan kuih bingka ni kita boleh bancur menggunakan blender macam yang saya buat ni. Kalau tak nak pun kita boleh bancur dalam mangkuk menggunakan whisk ataupun mixer. Untuk membuat bingka ni saya gunakan santan dan juga susu cair. Kalau tak nak guna susu cair, boleh guna santan sepenuhnya. Sebenarnya semua bahan-bahan ni kita boleh kisar sekaligus je. Tapi sebab blender saya ni tak cukup besar, so saya masukkan bahan tu sikit-sikit. Untuk susu cair tu pun jangan lupa habiskan nanti, okey? Kisarkan semua bahan-bahan ni sampai dia betul-betul hancur dan sebati. Okey, kalau nak warna bingka ni lebih menarik dan menyerlah, kita boleh letakkan sedikit pewarna kuning. Masukkan juga sedikit garam untuk memberikan rasa sedikit lemak pada bingka ni. Untuk membuat bingka durian ni, saya gunakan acuan muffin yang kecil macam ni supaya mudah untuk kita makan. Kalau dah siap masak nanti, boleh terus makan, tak perlu lagi nak potong. Tapi kalau tak ada acuan muffin macam ni, tak apa. Boleh juga bakar dalam loyang yang besar. Acuan ni kita perlu sapukan dengan sedikit minyak supaya nanti bila kuih tu dah masak, senang kita nak keluarkan. Okay, kemudian masukkan adunan kuih bingka tadi ke dalam acuan. Adunan bingka ni kita boleh letak hampir penuh sebab adunan ni dia tak akan kembang sangat pun masa kita bakar nanti. Bahagian atas ni pula saya taburkan juga dengan sedikit bijan. Boleh gunakan bijan putih ataupun bijan hitam. Tapi kalau tak suka bijan tak apa, tak letak pun tak apa. Okey, adunan kuih bingka saya pun dah siap. Sekarang saya nak bakar. Tapi sebelum bakar tu jangan lupa panaskan oven dulu lebih kurang dalam 10 minit. Bila oven dah panas, baru kita boleh bakar. Okay, dah siaplah saya punya bingka durian. Ataupun ada juga orang panggil kuih ni sebagai kuih bakar. Selalunya kuih bingka ni saya suka atas tu lebih garing sikit. So kalau korang nak extra garing kat bahagian atas tu, masa bakar 5 minit terakhir tu kita boleh tukar pada api atas saja. Tapi jangan lupa tengok-tengok sebab takut nanti rentung pula. Bila dia siap bakar tu, permukaan atas kuih ni dia memang agak mendap sikit. Tapi jangan risau, dia punya rupa memang macam tu. So jangan menangis ataupun jangan sedih kalau tengok kuih tu agak mendap sikit lepas kita bakar. Untuk satu adunan yang saya buat ni, saya dapat lebih kurang dalam 16 biji kuih. So pada peminat durian, boleh cuba resepi bingka durian ni, okey? Okey, tu je daripada saya. Kalau nak tengok menu lain yang lebih menarik, boleh singgah di YouTube dan Facebook Buat Orang Lapor. Okey, Assalamualaikum. Bye. Tekanan kehidupan bukan sahaja berlaku di kalangan dewasa. Cabaran belajar melalui PDPR juga membolehkan pelajar seawal usia kanak-kanak hingga universiti mengalaminya. Dr. Ahmad Rostam Mat Zain, pakar psikiatri, berkongsi punca dan rawatan kendiri menangani stres ketika belajar. Isu yang pernah tular di media sosial mengenai pelajar yang meninggal akibat masalah tekanan yang serius turut membimbangkan bukan sahaja di kalangan pelajar, malah ibu bapa yang mempunyai anak yang sedang belajar melalui sistem online di rumah PDPR. Salah satu isu kesihatan mental yang kerap dibincangkan buat masa ini adalah isu berkaitan dengan stres, yang mana stres yang tidak terkawal ataupun tidak dapat dikendalikan dengan baik boleh mendatangkan isu bukan sahaja pada individu tersebut maupun mereka-mereka yang berada di dalam lingkungan sosial individu ini. Yang mana ia bukan sahaja boleh mendatangkan masalah kepada kesihatan mental mereka maupun emosi ataupun psikologi, bahkan ia boleh juga mendatangkan masalah kepada kesihatan fizikal seorang individu ini kerana stres yang tidak terkawal boleh mengganggu sistem tubuh secara umumnya. Telah tiba saat waktu kau tinggalkan kami. Berita kematian dua orang pelajar IPT itu juga turut mendapat perhatian dan mengundang simpati masyarakat Malaysia. Sedih rasanya hati ini bila mengenangkan. Justru peranan orang sekeliling, orang yang terdekat terutama sekali ibu bapa, amat penting supaya masalah stres atau tekanan yang dihadapi oleh individu ini dapat dibendung serta dikawal lebih awal.
apabila kita mendapati bahawa berlakunya perubahan di sudut tingkah laku individu tersebut maupun personalitinya, yang pertama. Yang kedua adalah gangguan tidur. Yang ketiga adalah gangguan dari sudut selera makan. Yang keempat adalah apabila prestasi seseorang individu ini menurun, ataupun sebagai contohnya anak-anak kita yang belajar PDPR tiba-tiba tidak dapat menyelesaikan kerja-kerja yang diberikan oleh guru mereka seperti sepatutnya, seperti biasa, ataupun mereka mula menunjukkan tingkah laku yang sukar, sebagai contohnya mudah marah, sensitif, bergaduh dengan adik-beradik dan sebagainya. Perkara lain kita perlu perhatikan adalah apabila kita mula mengalami gangguan dari sudut kesihatan tubuh badan kita. Apabila mereka mula mengadu kerap sakit kepala, sakit badan, sakit otot dan sebagainya, itu juga mungkin menunjukkan bahawa arah stres ataupun tahap stres mereka sudah tidak terkawal ataupun agak sukar untuk dikendalikan. Tahap kematangan dan cara berfikir juga mampu menjadi titik penentu dalam menyelesaikan masalah stres mereka, sama ada semakin buruk atau sebaliknya. Apabila kita bercakap tentang stres ini, ramai yang mungkin menganggap bahawa stres boleh mendatangkan penyakit mental. Itu adalah tidak tepat kerana stres adalah salah satu faktor risiko yang boleh menyebabkan penyakit mental, tetapi bukanlah satu-satunya penyebab penyakit mental. Kerana bila kita menyebut tentang penyakit mental yang serius seperti kemurungan yang serius, kegelisahan yang serius dan sebagainya, generalized anxiety disorder atau major depressive disorder, faktor risikonya adalah pelbagai, termasuklah stres. Faktor risiko itu boleh dikatakan bermacam-macam dan juga sangat bergantung kepada individu-individu yang mengalaminya, dan tidak ada satu faktor risiko pun yang boleh dikatakan sebagai satu-satunya sebab berlakunya penyakit-penyakit mental tersebut. Keadaan pandemik juga banyak memberi kesan negatif bukan sahaja kepada golongan yang bekerja, malah turut memberi tekanan kepada pelajar, sama ada pelajar tadika, pelajar sekolah maupun pelajar universiti dalam menimba ilmu. Dalam konteks remaja maupun mereka-mereka yang sekarang ini sepatutnya berada di universiti tetapi terpaksa belajar di rumah, saya faham bahawa situasi ini bukanlah situasi yang kondusif untuk anda belajar. Namun begitu, dalam konteks ini, adik-adik sekalian, kita kena faham bahawa inilah satu-satunya cara untuk kita meneruskan kehidupan seperti biasa ataupun sekurang-kurangnya sebagaimana biasa. Dan jika sekiranya kita berhadapan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan assignment, subjek-subjek di sekolah maupun universiti, kolej dan sebagainya, perlulah kita bawa berbincang bersama dengan rakan-rakan yang sebaya ataupun rakan-rakan yang mengambil bidang yang sama, dan seterusnya diberitahu ataupun dibincangkan bersama dengan pensyarah anda ataupun pihak sekolah anda. Jangan simpan sendiri apabila anda mengalami masalah, kerana masalah yang disimpan dan dipendam, dan jika ia tidak dikendali, ia akan mendatangkan kesan buruk yang akan menyusahkan diri anda maupun mereka yang menyayangi anda. Melakukan sesuatu perkara dalam norma baharu ini sesungguhnya amat mencabar. Selain harus bijak dalam menguruskan stres, anda juga perlu merujuk kepada institusi atau badan-badan kerajaan yang bertanggungjawab supaya masalah stres anda tidak melepasi paras bahaya. Nona kali ini mendekati penyanyi era 80-an, Dara binti Abdul Jalil atau lebih mesra dipanggil Rohana Jalil. Mengimbas perjalanan seninya yang bermula sekitar hujung 70-an bukanlah sesuatu yang mudah ketika itu. Lagu Rayuanku ternyata membawa tuah kepada penyanyi ini sekaligus meraih populariti sebagai penyanyi bersuara merdu. Penyanyi yang berasal dari Kota Tinggi Johor ini mengasah bakatnya dengan beberapa kali memasuki pertandingan seni suara. Rezeki buatnya apabila telah menjadi pemenang dalam pertandingan nyanyian di sebuah stesen televisyen pada tahun 1981, sekaligus dilamar menjadi artis rakaman pada ketika itu. Dalam IC saya, Dara binti Abdul Jalil. Nama biasa panggilnya Rohana Jalil. Memang kedua-dua nama tu daripada kecil. Saya pernah tanya mak saya juga, kenapa ada dua nama
Lepas tu mak saya cakap nama dara tu nama nenek, arwah nenek, abah, bapa kau suka sangat nama tu. Dia kata dia nak taruh nama tu pada saya lah. Insan yang lemah hanya mampu berserah, ingin sekali bertemu untuk mencurah rindu, masih tertanam kini. Pengalaman yang paling saya tak boleh lupa sehingga kini, bermulalah fenomena dengan lagu rayuanku saya. Lagu rayuanku itu adalah, bagi saya itu lagu pasport saya. Kalau tak ada lagu tu, orang takkan mengenali saya dan orang tak akan memanggil saya membuat persembahan sehingga kini. Itulah pasport saya, rayuanku. Lagu itu ciptaan Ali, lirik ditulis oleh Lokman S. Lagu tu sebenarnya Ali nak bagi kepada Zaitun Samiun untuk album dia kedua, tapi kebetulan Zaitun tak nak. So lagu tu Ali bagi kepada saya. Orang yang tak nak bagi kat saya ni, saya masa tu tak ada orang kenal sangat kan. So alhamdulillah lagu tu mendapat sambutan sehingga kini. Program Juara Lagu ketiga pada tahun 1988 telah menganugerahkan lagu Rayuanku sebagai persembahan kedua terbaik sekaligus melonjakkan nama Rohana Jalil. Walaupun telah berusia 34 tahun, lagu dendangannya tetap diingati oleh peminat muzik sehingga ke hari ini. Tentang pengalaman saya memanglah banyak sebab saya nyanyi dah lama, hampir nak masuk 40 tahun. Semua saya sampai naik sampan, naik lori, semua saya dah rasa. Dan saya menyanyi di pentas yang hampir roboh. Saya pernah jatuh, saya keluar panggil Rohana Jalil, saya pernah jelebus ke bawah dan saya ingat lagi arwah Nasir Piramli tak angkat, saya tarik ke atas. Habis koyak stokin saya. Itulah pengalaman yang saya takkan lupakan. Di daerah itu sejak lama surya di sini bercahaya. Lagu yang amat terkesan bagi saya dan juga mungkin kepada peminat semua, lagu ciptaan Awang PR, lirik ditulis oleh Afsar Hassan. Saya nyanyi sikit. Hanyalah kita, sesama kita, yang memahami arti derita sesama kita. Mari semaikan naluri cinta kemanusiaan. Lagu tu saya berduet dengan Tok Ki. Sebenarnya lagu tu sepatutnya saya seorang nyanyi solo lagu tu. Masa tu penerbit dia JJ, tapi oleh kerana bila dia punya key tu macam kalau saya seorang saya tak boleh sebab key yang chorus tu terlampau tinggi sangat. So tanya JJ macam mana nyanyi lagunya. So kita bincang-bincang, apa kata kalau kita berduet. Part yang saya tak boleh tu kita bagi lelaki nyanyi. Berusia 66 tahun, ibu kepada 3 orang anak ini kini lebih banyak menghabiskan masa di rumah. Menurutnya, dia masih rindu untuk membuat persembahan di pentas dan berjumpa dengan peminatnya. Sekarang ni PKBB, jadi tak ada buat apa. Saya hanya di rumah saja macam biasa, siri rumah sepenuh masa. Tapi alhamdulillah, saya ada juga 2-3 kali saya dapat offer untuk buat persembahan dari rumah dan juga muzik dari rumah. Jadi itu ada kebaikan juga. Bila ada slot persembahan dari rumah, muzik dari rumah, saya membuat sendiri, saya rakam sendiri, saya nyanyi sendiri, saya adjust sendiri, semua saya buat sendiri. Jadi orang kata adalah pelajaran dekat situ. Yang tak tahu jadi tahu kan. Alhamdulillah.
Jadi ada juga ramai yang tanya, Kak Ana tak nak buat single terbaru ke? Saya kata mungkin tidak. Saya lebih suka menyanyikan lagu-lagu daripada album saya sendiri. Terima kasih kepada semua yang sudi mendengar cerita saya pada hari ini. Harap ada masa kita jumpa lagi. Bye-bye. Hatimu di hatiku, malam yang sepi begini, gemetar hati ini. Ingin ku hapus namamu, tapi tak berupaya. Bila kau dapat bertemu, dengarlah rayuanku. Hati bergetar, jantung berdebar. Aku merindumu setiap waktu. Sampai di sini sahajalah episod Nona kita pada kali ini. Terima kasih kerana setia bersama kami hingga akhir siaran. Pastikan anda layari laman Facebook dan Instagram kami di TV3 Nona. Dan jika anda mempunyai sebarang pendapat, komen dan sebagainya, anda boleh terus email ke nonatv3@gmail.com. Jumpa lagi minggu hadapan dengan pengisian yang lebih menarik. Jaga SOP dan sayangilah diri anda. Kita jaga kita. Assalamualaikum. Bye. Sri Kandi masa kini yang bekerja